Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Oktober bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Pemimpin perlu amanah, contohi Rasulullah. Juga sambutan Maulidur Rasul, didik anak muda kenal Rasulullah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, setiap apa yang dilakukan pemimpin perlulah dibuat semata-mata atas dasar untuk menjaga kemaslahatan ummah. Menurut Al-Sultan Abdullah, gesaan itu selaras dengan konsep pemerintahan dalam Islam yang berteraskan amanah dengan pemimpin perlu mencontohi aspek kepimpinan yang diajar Rasulullah SAW. Baginda mengajar setiap pemimpin untuk pertamanya menetapkan niat yang betul. Setelah itu, berlaku jujur dalam menjalankan amanah dan meletakkan nilai ketakwaan kepada Allah SWT sebagai pegangan utama. Konsep pemerintahan yang dituntut Islam adalah merupakan satu amanah yang sentiasa berada dalam ruang lingkup ikatan perjanjian di antara manusia dengan penciptanya. Dalam titahnya, Baginda turut menekankan kepentingan mewujud dan menjaga hubungan erat di antara pemimpin dan masyarakat selaras ajaran Nabi Muhammad SAW. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC hari ini. Turut berangkat Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Sempena sambutan Maulidur Rasul, As-Sultan Abdullah turut meminta umat Islam menyelami ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW yang tidak hanya berkonsepkan teologi dan spiritual semata-mata. Menurut Baginda, Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW memandu penganutnya dalam pelbagai aspek kehidupan, merangkumi konsep berasaskan tadbir urus yang baik, politik, ekonomi, keselamatan dan keadilan. Sementara itu, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut menitahkan semua agensi berkaitan agar membuat persediaan menyeluruh yang rapi demi kemaslahatan ummah bagi menghadapi risiko banjir susulan monsun timur laut. Titah Baginda, persediaan itu bukan hanya dalam aspek mengurangkan kesan banjir tetapi merangka satu kaedah bagi memastikan bantuan kepada mangsa dapat diberikan secara terancang, segera dan efektif. Seri Paduka bertitah ini selaras dengan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW yang menuntut umatnya untuk sentiasa melakukan persediaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan pada masa hadapan. Baginda juga mengingatkan seluruh rakyat untuk memperkemaskan diri dan melakukan persediaan bagi menghadapi fenomena perubahan cuaca yang dijangka bakal berlaku kelak. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, baru-baru ini meramalkan negara bakal berhadapan dengan hujan lebat serta risiko banjir besar November ini. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad dalam ucapannya pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1444 Hijrah berkata, dalam usaha memartabatkan syiar Islam dengan memenuhi tuntutan maqasid syariah, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah memperkenalkan dokumen Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera. Menurut beliau, pengenalan dokumen Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera bertujuan mendukung gagasan Keluarga Malaysia yang dibawa oleh Perdana Menteri. Pelaksanaan pendekatan ini berpandukan kepada prinsip asas maqasid syariah yang memelihara kemaslahatan melalui penjagaan 5 prinsip meliputi penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Sebagai sebuah negara yang mempunyai umat Islam sebagai golongan majoriti, masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia harus diberi kepahaman
bahawa Islam meraihkan kepelbagaian dan kemajmukan masyarakat Malaysia yang merupakan satu aset negara dan perlu dipelihara keharmoniannya dengan sikap bertolak ansur tanpa meniupkan sentimen yang boleh menggugatkan ketenteraman di dalam negara. Pada majlis ini, Datuk Idris turut membacakan petikan kutubah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi kandungan kutubah yang dibaca penuh penghayatan turut membuatkan penonton sayu dan tersentuh hati. Dalam pada itu, sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1444 Hijrah menyaksikan tokoh korporat Tan Sri Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir diumumkan penerima anugerah perdana. Manakala Ahli Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI, Profesor Dato' Dr. Azizan Baharudin menerima anugerah bagi ikon sains dan peradaban. Turut menerima anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 1444 Hijrah Ahmad Nur Sulaiman bagi kategori ikon media Islam. Pengasas kumpulan ZK Datuk Muhammad K. Ibrahim, ikon korporat Islam. Selebriti Syazrina Azman atau Miss Nina, ikon aktivis kemanusiaan, dan pakar konseling Hushim Saleh, ikon kaunselor dan motivasi. Turut menerima anugerah pesara guru tadika Chi Hoi Lan, 83 tahun, yang dinobatkan sebagai ikon ibu sejati keluarga Malaysia atas jasanya membesarkan anak angkat beragama Islam. Kesemua penerima anugerah dipilih berdasarkan jasa dalam bidang kepakaran masing-masing yang telah disumbangkan untuk pembangunan insan yang memberi impak positif ke atas kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan negara. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah bertitah pembaharuan yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sokongan golongan belia wajar dicontohi kerana ia memberi nafas baharu dalam pembangunan ummah. Titah baginda mengambil contoh kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan belia perlu diberikan kepercayaan berada di barisan hadapan, menyuntik dinamisme baharu dan berperanan sebagai pemangkin pembaharuan. Golongan remaja wajib didampingi, suara golongan remaja wajib didengari, pandangan golongan remaja wajib difahami, kehadiran golongan remaja wajib diiktiraf agar dapat dilaksanakan program pembangunan ummah yang lebih kontemporari dan relevan dengan keperluan dan cabaran semasa. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah peringkat negeri Perak di Ipoh hari ini. Titah Sultan Nazrin Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelopor konsep pembangunan ummah yang komprehensif, memberi kesejahteraan kepada semua insan. Titah baginda para pengikut Rasulullah yang membentuk generasi pertama Islam kebanyakannya terdiri daripada kalangan belia yang merupakan kumpulan terawal bersedia menerima dakwah Islamiyah. Justru titah baginda golongan belia wajib didampingi bagi meremajakan gerakan pembangunan ummah demi membina masa depan yang lebih gemilang. Sultan Nazrin bertitah, legasi tamadun Islam wajib disegarkan melalui pendekatan meremajakan gerakan pembangunan ummah dengan penglibatan penyertaan aktif lebih ramai belia. Titah baginda sejarah mencatatkan anak muda memiliki karisma, kewibawaan dan kehebatan untuk mencipta kejayaan apabila diberikan peluang. Baginda bertitah contoh tersebut boleh dilihat pada pemimpin-pemimpin terulung seperti Muhammad Al-Fatih yang mewarisi tahta Kesultanan Uthmaniyah ketika berusia 19 tahun dan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi sultan di Mesir dan Syria dan mengasaskan dinasti Ayyubi ketika berusia 37 tahun.
Sambutan Maulidur Rasul yang diraikan setiap tahun bukan sahaja tanda memperingati Nabi Muhammad SAW, malah ia juga dapat membantu golongan anak muda untuk mengenali serta mencintai baginda. Agamawan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim berkata ini sekaligus dalam mengatasi masalah sosial terutamanya yang melibatkan isu agama dalam kalangan generasi akan datang. Bayangkan dalam keadaan kita duk buat tiap-tiap tahun ini pun masalah sosial tetap bertambah, tetap wujud dan cukup kita risau apabila ada yang cuba menyamakan Nabi SAW dengan binatang-binatang dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu sebelum perkara ini lebih teruk, maka amat baik kita menerapkan majlis seperti ini iaitu Maulidur Rasul untuk kita pastikan generasi kita akan datang akan sentiasa mengingati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan dan semua keadaan hidup mereka insya-Allah. Jelasnya sekiranya ia tidak diterapkan atau tidak diraikan, beliau khawatir generasi akan datang tidak kenal Rasulullah, melupakan amalan-amalan sunnah serta pengorbanan baginda dalam memartabatkan syiar Islam. Dalam pada itu, beliau turut menyeru agar pendakwah atau golongan agamawan di luar sana untuk melihat sambutan tersebut dari sudut positif. Tambah beliau, selain dapat menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sambutan tersebut juga dapat membuatkan ramai anak muda menyertai program-program agama secara sukarela. Saya tidak nampak sambutan Maulidur Rasul ini satu perkara yang bid'ah ataupun perkara yang salah dalam Islam. Bahkan saya melihat dari sudut aspek positif bahawa menyambut Maulidur Rasul ini dapat menerapkan kasih anak-anak muda kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kita dapat menerapkan kasih sayang dalam kalangan komuniti kita. Yang mana apabila kita menyambut Maulidur Rasul, masjid-masjid akan penuh dengan anak-anak muda. Itu sebabnya saya melihat bahawa sambutan Maulidur Rasul ini sangat diminati oleh anak-anak muda kita. Jelas beliau lagi, dengan sambutan yang diadakan setiap tahun ini, ia dapat sedikit sebanyak mengajar generasi akan datang untuk mencontohi kepribadian baginda dalam pelbagai aspek dan sekaligus dapat menjadi umat yang mempertahankan agama pada masa hadapan. Selepas ini, hisap gam dalam kereta pasangan suami isteri disiasat polis. Alhamdulillah bertemu kembali. Kerajaan Persekutuan masih lagi sah dengan sokongan majoriti ahli parlimen walaupun selepas 12 ahli kabinet menghantar petisyen kepada Agong supaya tidak membubarkan parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan tindakan 12 Menteri PAS dan Bersatu itu tidak menjejaskan keutuhan kerajaan kerana sokongan kepada seseorang Perdana Menteri adalah tertakluk pada majoriti sokongan ahli Dewan Rakyat dan bukannya anggota kabinet. Sehubungan itu, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan tidak timbul isu keabsahan kerajaan tergugat disebabkan surat berkenaan. Sebaliknya, perkara itu hanya dibangkitkan pihak yang tidak memahami undang-undang hingga menimbulkan kekeliruan. Dalam perlembagaan, hilang sokongan apabila ahli Dewan Rakyat menarik diri. Dia kena faham, ramai yang tak faham perlembagaan bercakap. Jadi bila bercakap tidak mengikut perlembagaan itu, jadi orang jadi keliru. Support tu adalah sokongan tu adalah sokongan daripada ahli Dewan Rakyat. Kalau mereka menarik diri dan kurang daripada 112 simple majority, maknanya kerajaan collapse. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC siang tadi. Pemimpin Tarekat Al-Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Habib Shah Firdaus Habib Ahmad masih belum dapat dikesan setakat ini walaupun dikatakan telah pulang ke Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata usaha mengesan lelaki terbabit masih giat dijalankan. Pemimpin tu kita duk cari hari ni. Dia ni jenis penakut lah kah?
kata mengaku Imam Mahdi, tapi cabut lari. Tak dapat. Dia balik, kita tak tahu balik bila. Dia katanya dah balik. Dia balik waktu awal dia tinggal pengikut dia semua. Beliau berkata demikian kepada media pada program santai anak muda di Sempang, Taiping petang tadi. Menurut Datuk Idris, hasil makluman Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan, JAHINS, setakat ini keberadaan Habib Shah Firdaus masih gagal dikesan. Namun katanya sebaik dapat ditahan, tindakan tegas akan diambil supaya ajaran sesat yang disebarkan lelaki itu dapat dihentikan. Sementara itu, mengulas mengenai 63 rakyat Malaysia yang terkandas di Arab Saudi sejak Jun lalu, Datuk Idris memberi jaminan mereka akan dapat kembali ke Malaysia dalam tempoh terdekat. Jelas beliau, usaha sedang dijalankan dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah untuk menyelaraskan urusan penghantaran pulang semua jemaah berkenaan ke tanah air. Katanya pihak keluarga mereka tidak perlu bimbang mengenai kos kerana ia akan ditanggung kerajaan. Kemarin, Kementerian Luar Negeri mengesahkan seramai 63 rakyat Malaysia terdiri daripada 28 individu dewasa dan 35 kanak-kanak terkandas di Arab Saudi sejak Jun lalu. Semua jemaah terbabit dibawa ke Madinah oleh kumpulan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah untuk mengerjakan ibadah umrah pada Mac lalu. Bagaimanapun mereka hanya berada di Madinah sehingga hari ini dan tidak pernah dibawa ke Mekah untuk menyempurnakan ibadah umrah. Gara-gara leka menghisap gam ketika sedang memandu kereta, pasangan suami isteri masing-masing berusia 33 dan 23 tahun yang baru sebulan berkahwin dipanggil polis bagi membantu siasatan. Ia susulan satu video tular berdurasi 17 saat yang memaparkan kejadian dakwaan pasangan menghisap gam ketika memandu bersama seorang kanak-kanak pada 4 petang 7 Oktober lepas. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Christopher Petit berkata perbuatan itu dilakukan pasangan berkenaan di hadapan kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun dipercayai anak tiri kepada pemandu kenderaan itu. Susulan itu, bahagian siasatan penguasaan trafik Daerah Melaka Tengah pergi ke kampung Bukit Pegoh, Pernu dan berjumpa pemilik kenderaan yang ditularkan itu pada 11 malam semalam untuk membuat pemeriksaan ke atas kenderaan tersebut. Pemandu dan penumpang kenderaan itu telah dikesan dan dibawa ke Balai Polis Trafik Daerah Melaka Tengah. Namun, saringan air kencing negatif. Beliau berkata satu kertas siasatan dibuka di bawah Peraturan 17 LN 166 Palang 59 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas 1959 kerana kesalahan kedudukan pemandu semasa memandu tidak membolehkan kenderaan dikawal dengan sempurna. Menurutnya, kertas siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Kerajaan bersetuju meneruskan pemberian subsidi ayam dan telur sehingga Disember 2022. Pemberian subsidi itu melibatkan peruntukan tambahan sebanyak RM573.96 juta. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju supaya pemberian subsidi kepada penternak ayam dan pengeluar telur ayam diteruskan dari bulan Oktober hingga Disember 2022 pada kadar 80 sen sekilogram bagi ayam dan 8 sen sebiji bagi telur. Keputusan ini dibuat dengan mengambil kira harga siling ayam standard di peringkat runcit dikekalkan pada kadar RM9.40 sekilogram dan harga siling telur ayam grade A, B dan C di peringkat runcit dikekalkan masing-masing pada kadar 45 sen, 43 sen dan 41 sen sebiji di Semenanjung Malaysia. Tujuan pemberian subsidi adalah untuk meringankan beban penternak susulan peningkatan kos pengeluaran yang berterusan, terutamanya kos makanan ayam yang meliputi 70% daripada kos pengeluaran selain kos anak ayam, kos logistik, kos pekerja, kos utiliti dan kos ubat-ubatan. Pembayaran subsidi akan disalurkan terus ke akaun penternak melalui agrobank seperti mekanisme sedia ada melibatkan penternak persendirian, penternak integrator atau semi-integrator dan juga penternak kontrak. Pihak Mafi akan terus memastikan proses pembayaran subsidi berjalan dengan lancar dan penternak yang terlibat dapat menggunakan subsidi ini bagi memastikan kelangsungan pengeluaran di peringkat ladang.
Pelaksanaan subsidi ini akan melibatkan tambahan implikasi kewangan sebanyak RM573.96 juta kepada kerajaan. Jumlah peruntukan subsidi ayam dan telur ayam yang telah diperuntukkan oleh kerajaan setakat ini dari bulan Februari 2022 hingga September 2022 adalah berjumlah RM1.233 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima anugerah Kebesaran Negeri Sarawak sempena ulang tahun kelahiran ke-86 yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud di Miri hari ini. Beliau yang mendahului senarai 846 penerima dikurnia darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak Datuk Patinggi Bintang Kenyalang DP yang membawa gelaran Datuk Patinggi. Acara istiadat yang bermula pada jam 5.15 petang itu turut dihadiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta isteri Puan Sri Jumaani Tun Tuanku Bujang. Acara yang berlangsung di sebuah hotel terkemuka itu turut dihadiri barisan pemimpin tertinggi negeri termasuk beberapa timbalan Premier Sarawak. Untuk rekod, Datuk Seri Ismail Sabri merupakan pemimpin kerajaan persekutuan ke-6 yang dikurniakan darjah Datuk Patinggi Bintang Kenyalang. Antara lain termasuk Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Ahmad Badawi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Darjah Datuk Patinggi Bintang Kenyalang dianugerahkan kepada mereka yang telah menyumbang jasa dan khidmat cemerlang kepada negeri Sarawak serta memberi kesan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Sebentar lagi, lebih 50 pelajar keracunan bahan tidak dikenali. 50 pelajar keracunan bahan tidak dikenali di sebuah sekolah menengah di luar bandar selatan wilayah Chiapas, Mexico. Keracunan itu dilapor adalah yang ketiga berlaku di sekolah di wilayah itu sejak 2 minggu lalu, sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan pelajar dan ibu bapa. Kesemua pelajar terbabit telah dihantar ke hospital dengan tanda dan gejala keracunan namun telah dilaporkan stabil. Bagaimanapun salah seorang daripada mereka didiagnosis sebagai kritikal dan telah dipindahkan ke hospital ibu negeri. Punca sebenar keracunan masih dalam siasatan namun ada yang mengatakan kemungkinan mangsa terbabit terdedah kepada air atau makanan yang tercemar. 15 ujian toksikologi telah dijalankan terhadap kesemua pelajar berkenaan dan mereka didapati negatif dadah terlarang. September lalu, 2 kes keracunan turut dilaporkan di Bandar Tapachula mengakibatkan puluhan pelajar jatuh sakit. 17 orang terbunuh ekoran serangan bertubi-tubi Rusia yang menyasarkan bangunan dan pangsapuri persendirian di bandar Zaporizhia, Ukraine. Kejadian itu menyaksikan tingkap bangunan diletupkan, malah sebahagian daripada bangunan pangsapuri runtuh. Kejadian itu turut menyebabkan kira-kira 40 orang dimasukkan ke hospital kerana mengalami kecederaan ringan dan sederhana. Serangan berganda itu dilancarkan hanya sehari selepas letupan dahsyat yang menggegarkan sebahagian jambatan menghubungkan semenanjung Crimea dengan Rusia runtuh yang turut menyejaskan bekalan penting artileri Kremlin di selatan Ukraine. Setiausaha Majlis Bandaraya Anatoliy Kuritev berkata serangan roket menghujani Zaporizhia semalaman dengan sekurang-kurangnya 20 rumah persendirian dan 50 bangunan pangsapuri musnah. Sekian berita Al-Hijrah. Sebelum itu, jangan ketinggalan untuk menyaksikan Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini yang menjengah negara Islam di Asia Selatan, Pakistan. Adakah negara itu mampu bangkit semula selepas teruk dilanda banjir monsun? Dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.